Cikgu saya, dan sekali tu saya pergi cari seorang lagi, cikgu bahasa Melayu saya. Saya jumpa Cikgu Fatimah. Nama dia Cikgu Fatimah. Saya pergi, dia macam, kan pakai sekup kepala tu. Pakai kain batik semua. Ya Allah. Macam nenek-nenek lah. Memang nenek lah pun dia. Tapi dia kata, ya Allah. Aku yang tak tua ke apa? Macam tu lah kan. Macam tu. Cepat masa berlalu. Kata tu kan. Cari balik cikgu. Kalau tak sebab cikgu, kita takkan. Jangan cakap, aku lagi pandai. Kelulusan aku lagi tinggi. Cikgu syukur sangat-sangat pada petang ini Pak, kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana topik yang telah diamanahkan kepada saya pada petang ini, pemantapan imej dan profesionalisme dalam Islam. Jadi kepada yang bukan Islam, kalau ada, jangan risau, jangan susah hati. Ceramah saya international. Kalau ada lah kan. InsyaAllah yang bukan Islam pun boleh dengar ceramah saya. Saya bagi tak ada yang berat pun, yang simple-simple je. Jadi topik hari ini, kalau kita tengok tajuk pemantapan itu sendiri membawa maksud proses perbuatan menjadikan sesuatu lebih mantap, kukuh, stabil atau diperkukuh melibatkan usaha untuk menguatkan, menstabilkan dan memperkayakannya agar lebih berkesan dan mungkin boleh bertahan lama. Imej pula adalah gambaran, cerminan atau bayangan sesuatu objek, orang atau idea sama ada dalam bentuk fizikal seperti lukisan, gambar, foto digital, foto atau digital lah, tengoklah gambaran, cerminan, imej. Apa yang kita boleh lihat pada sesuatu, pada seseorang. Mungkin yang seorang tu kita nampak imej dia dikemas, nampak dia macam yakin, nampak dia macam ada pelbagai lah yang gambaran ni. Maknanya apa gambaran? First instance kalau kita tengok dia, kita boleh cakap apa. Kan? Nampaklah bila ada penceramah dia berubah. Tiba dia diam. Kan? Tadi bukan main kita apa benda cakap ni. Kan? Contoh. Itulah. Kemudian profesionalisme pula sifat kemahiran, kepakaran dan tingkah laku yang sewajarnya yang ada pada seseorang dalam satu pekerjaan atau bidang. Profession menunjukkan kecekapan, integriti, komitmen, standard etika yang tinggi. Etika itu pula boleh jadi berbeza antara satu dengan yang lain. Macam peguam lain etika dia, macam guru lain etika dia, macam pensyarah lain pula etika dia. Dan macam pensyarah dia minum ke, makan ke, dia mungkin kelas dia satu hari satu je. Mungkin pagi je, petang dia ada paperwork konon-kononnya macam itulah. Macam peguam pun ada etika dia sendiri. Macam peguam etika dia antaranya dia tak boleh, kalau kita tengok dari segi contoh dia buat pejabat kan, bila dia buat pejabat, papan iklan dia tak boleh buat besar-besar macam kedai runcit tu, dia tak boleh. Dia tak boleh, dia standard dia punya, kalau kita tengok signage dia standard dia. Tertuan apa, itu pun dekat tangga nak naik tu pun kita nampak. Dia sama, dia tak boleh buat lebih. Dan kalau ikut etika profesionalisme yang sebenar peguam, contoh dia tak boleh pergi dekat hospital tu bagi name card dia, tak boleh. Dia jumpa orang, ni kad saya, papa kontak saya tau, tak. Tak apa, saya boleh bawa awak ke cerai awak ni, risau. Saya boleh ni, tak. Dia kena tunggu klien datang cari dia, kalau ikut betul-betul. Tapi kalau dia tunggu macam tu, memang sampai bila lah dia tak ada job. Kan? Itu sebab kadang-kadang kita tengok ada yang lawyer ni dia nak cari makan kan, terpaksa lah pergi, dia nampak orang accident, dia cepat dia cari orang tu. Kaki tergantung tu, dia letak name card dia dekat bandage kawan tu. Kan, kawan tu tak sedar kan. Jadi memang macam itulah. Itu etika. Tentu juga macam etika sebagai penjawat awam kan, adalah perkara-perkara macam yang tu. Dan etika tu pula boleh jadi ada berkait dengan dasar dari masa ke semasa. Macam contoh kan, ketika baru-baru dulu kan pernah perubahan kerajaan berlaku daripada kerajaan yang dulu dengan kerajaan yang 22 bulan tu, ingat tak? Masa tu lepas tu bertukar lagi. Kemudian ada pula dasar, contohnya cenderahati tak boleh bagi, cenderahati tu handphone tak boleh ambil gambar. Dia beritahu tak boleh. Tak ada lagi bagi cenderahati dekat VIP ke dekat apa, tak boleh lagi dah, sebab tu dianggap sebagai satu bentuk hadiah yang tak dibenarkan katanya. Tapi lepas tu diperhalusi balik, yang tu tak ada masalah, melainkan kita bagi pada orang yang berkepentingan, tu tak boleh. Contohlah macam hakim kan, macam mana hakim dia tak boleh datang majlis-majlis suka-suka kena-kenara, majlis jamuan birthday, tak boleh. Sebab dibimbangi dia perlu membuat keputusan berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dalam tu. Melainkan dia dah letak jawatan, dia dah tak ada jawatan tu, baru dia boleh. Itu sebab dia bercuti, sebab gaji dia pun berbeza. Sebab hakim garah lah gaji dia tinggi, tapi pun tak campur orang.
Kan? Gaji tinggi. Gaji dulu, sekarang lebih tinggi lah. Dulu yang saya tahu sebelum PKP dulu, Hakim Mahkamah Tinggi ada dalam 24,000, 25,000 sebulan. Hakim Mahkamah Rayuan dalam 48 ke 50,000 sebulan. Hakim Mahkamah Persekutuan dalam 64, 65,000 ke 70,000 sebulan. Tidak termasuk driver kenderaan rasmi, rumah kediaman rasmi, pejabat yang selesa. Kalau siapa pernah pergilah ke apa? Ke pejabat hakim-hakim ni dekat Putrajaya tu, Palace of Justice dia punya bilik saja saya ingat separuh ni. Dia punya bilik ruang pejabat dia separuh daripada dewan ni. Separuh. Kemudian ada satu bilik, kita buka pintu, dalam tu ada katil dan ada wardrobe. Katil, tempat tidur dia. Sebab dia kalau dia penat, dia berada tempat tidur dia, selesa, katil. Kemudian ada satu pintu lagi, tu bilik air yang selesa, shower dia memang selesa lah, memang kata apa. Jadi etika dia berbeza, kan. Macam tu lah. Jadi, Islam ni adalah agama yang menyeluruh, agama yang bukan sekadar mengatur ibadah khusus, bahkan membimbing cara hidup, akhlak, pekerjaan, hubungan sosial dalam konteks dunia moden, dan imej profesionalisme seorang Muslim menjadi cerminan kepada keindahan ajaran Islam itu sendiri. Dia berkait dengan akhlak, berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan tata cara bekerja, kaedah yang diperakui. Macam tu. Contohlah kalau kita bekerja dengan orang, kerja kat kedai runcit katakanlah. Saya bagi contoh senang je. Kerja kat kedai runcit, dasar tokek kedai tu adalah buka kedai dulu. Pukul 6.30 pagi tu dah buka pintu kedai. Lepas subuh dah buka dah. Lepas tu sapu. Dia dah susun dah. Tapi kita pula buat kita ubah benda tu. So mungkin dia tak conform dengan tu. Maka amanah tata cara yang dia dah tetapkan tu kita tak ikut, mungkin jadi masalah. Macam guru besar kan. Lain kepala guru besar ni, lain pula dia punya style dia. Saya jenis saya simple je. Dia kata, saya nak awak semua terang. Ada apa-apa cakap dengan saya. Tak usah nak cover. Saya ni jenis terang, okey? Dia kata lah. Cakap, saya ni open je, dia kata. Tapi bila kita cakap, dia kecil hati. Itu masalah tu. Kadang-kadang, contoh. Ni bukan guru besar sekarang, ni guru besar lain. Saya kata. Contoh, ramai bos macam tu. Ramai bos macam tu, dia kata, I ni open. Tapi bila orang cakap dengan dia, lepas tu dia mula. Ada jenis tu pula, jenis bos tu jenis tak cakap banyak, tapi kerja. Saya tak nak, ni mesyuarat ni kurangkan, kata. Mesyuarat pun, berapa lama biasa mesyuarat? Mesyuarat lah, jangka masa mesyuarat berapa lama biasa? 2 jam lebih kan. Itu biasa tu. Bila saya bekerja dulu, saya jadi pengarah undang dulu. Saya dapat bos saya engineer. Dia jenis straightforward. Tak ada nak goreng-goreng apa semua, tak ada. Dah buat belum? Bila tak buat? Kenapa tak siap lagi? Bila boleh siap? Betul ya? Tanya soalan yang betul, tak ada nak, betul lah pada pandangan saya lah. Dan kadang hari ni tak apa dia. Itu dia. Kerja kau apa? Buat apa? Protokol. Okey, senarai protokol ada. Berikut ada senarai nama ni. Okey. Itulah kadang-kadang kita nak dapatkan pengesahan ni memang tak ada. Cakap ya, dah ada belum? Tak ada. Kita ada bila dapatkan. Itu je. Kan? Saya mesyuarat dengan bos saya tu, bayangkan paling cepat mesyuarat setengah jam. Jangan semua untuk nenek semua bawa mesyuarat kata, itulah nanti kita akan putuskan kemudian. Tak ada. Masuk je mesyuarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta maaf lambat sikit. Minta soalan cadangan 10 minit disahkan. Okey, tak soalan sokong. Okey. Yang pertama dah settle dah. Okey, keluar minit. Yang kedua, bila boleh siap? Apa salah? Lambat sangat? Macam tu je. Macam tu nak kena cepat. Kita kena cepat, jangan lambat. Tak ada nak goreng-goreng apa semua, tak ada. Walaupun kita ni guru bahasa Melayu, bahasa cantik, susun atur apa semua kan. Tapi kadang kita kena jangan belajar. Bak kata bukan rusa sebarang rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa berjalan lepas lalu. Ada sebab tu. Sebab mana kerja ni firm nak buat apa. Tu kadang mesyuarat kadang. Mesyuarat benda sama masih lagi. Dah 8 kali mesyuarat. Benda tu ada lagi dalam tu. Tak bergerak. Tunggu peruntukan. Kalau tunggu peruntukan rasa-rasa tak tahu lagi bila, keluarkan je berapa minit. Sampaikan benda tu dah ada, besok baru masuk boleh 6 minit. Tu je. Nampak tak? Contohlah kan. Tak, kita nak pastikan dia tak terlepas pandang. Tu ayat. Tentulah ayat kita kan. Ini contoh yang saya bagi cara lah kan. Setiap bos cara berbeza-beza. Ada bos tu pula dia suka ketah kerja. Tapi sebenarnya ketah kerja ni mustahak. Sebab ketah kerja ni nak firm, ada hitam putih benda yang kita buat. Bukannya main belasah aja belanja. Kan? Lagi satu lagi, ada setengah tu pula.
kepimpinan melalui teladan. Dia jenis kerja. Saya dulu pernah jadi guru sekejap. Saya dapat pengetua yang Cina ni. Kita buat gotong royong. Gotong royong, ada satu tempat, satu kawasan tu, nak disimenkan, nak buat fountain, nak buat macam kolam lah kan, mini kolam. Dia buka baju pakai singlet, dia boleh bancuh simen, beri bercangkul semua, bancuh simen. Kita pula segan tengok dia. Nampak tak? Dia jenis. Jadi kita ni segan dah. The boss buat takkan kita tak buat. Macam tu lah. Saya dulu macam kerja lah saya buat kan, sebelum saya apa. Saya dulu masa habis je SPM dulu, saya sempat kerja kilang. Lepas kerja kilang, saya isi borang nak jadi cikgu. Jadi cikgu dekat PPD tu dapat lah. Jadi guru ganti. Dekat sekolah menengah, ganti cikgu, ada cikgu Kalaimani tu, dia kursus sebulan nak naik pangkat. Lepas tu dapat, dapat posting. Tu posting je, ganti dia sebulan. Lepas sebulan, ganti pula cikgu Raihana tu, cuti bersalin tak boleh balik lagi. 2 minggu dia tambah lagi cuti bersalin, dia tambah lagi 2 minggu, saya ganti mengajar kelas peralihan petang. Lepas tu barulah saya dapat offer jadi GSTT, Guru Sanaran Tidak Terlatih, dengan gaji 4,945 sen SPM. Mengajar dekat sekolah menengah. So lepas sekolah menengah tu, saya dapat dekat SRJKC Pehua Seremban. Lepas tu saya fikir 6 bulan kot saya jadi cikgu sanaran tu. Lepas tu saya kata tak boleh. Kata, kalau saya tu jadi cikgu, tak tahu berapa ramai tu bunuh kat tangan saya, tak tahulah. Kan, sebab saya tak sehebat guru kat depan saya ni, ada kesabaran yang tinggi kan. Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Bukan kalau cari cikgu tak bagus sangat. Tapi saya tak boleh. So saya sambung belajar. Saya ambil diploma Public Admin kat UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Lepas 3 tahun tu saya kerja sekejap buat sales and marketing dekat syarikat British Berkefield Berhad. Masa tu saya seorang je Melayu, yang lagi 7-8 orang tu semua Cina. Sampai ke Bukit Jalil, sampai ke Ipoh buat sales. Belajar ni buat sales, macam mana buat closing, macam mana. Lepas tu saya dapat peluang. Masa tu dah sedap pegang duit lah kan, buat sales sama dengan Cina. Kawan Cina ramai masa tu. Lepas tu dapat offer pula sambung belajar, ambil degree in law. Alamak, dah sambung ke tidak, dah sedap dah. So arwah abah saya selotokkan saya. Arwah abah saya kata, abah suka kau kerja ni, kau bawa balik duit, kau bagi abah duit banyak, kau bagi mak kau duit, abah suka. Tapi satu lah abah cakap, kalau kau ambil peluang kerja, kau ambil peluang belajar ni, mungkin kau boleh buat lebih baik lagi akan datang. Tapi kalau kau tolak peluang belajar sekarang, sampai bila pun kau takkan dapat peluang ni lagi dah. So saya pun berhenti kerja, sambung belajar. Ambil degree LLB. So bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tamat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. So belajarlah kan. Kan macam cikgu-cikgu ni kan, yang paling pandai cikgu lah. Sebab semua cakap tanya cikgu. Mana ada yang cakap tanya pejamah, tak ada. Tanya cikgu kan. Cikgu pandai segalanya, ambil gambar angle macam mana. Apa dia lunggahnya lift tu tadi, ambil gambar. Kan. Macam ni istiqomah, serbat sampai. Macam tu kan. Cikgu je boleh buat macam tu. Kan. Kan. Kau ingat aku takkan ulas apa kau buat, aku ulas. Macam tu lah. Jadi, apa pun bila profesionalism ni, atau profesionalisme ni, dia merujuk kepada tingkah laku perangai. Dan akhlak yang baik, amanah, disiplin. Jadi, maksud image dan profesionalism ni menurut Islam, image ni merujuk kepada gambaran luaran dan dalaman seorang Muslim tu. Merangkumi akhlak dan adab. Akhlak dan adab, perangai kan, duduk tempat kan, penuhkan tempat duduk depan, macam tu kan. Lepas tu hormat guru. Itu semua akhlak tu. Anak-anak murid kita kan cakap macam tu kan. Jadi bak kata orang cantik teluk, bukan cantik teluk dah, pantun lain, apa dah? Elok anak bila dikandang. Elok anak bila dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Jadi anak-anak ni kita akan tengok. Itu sebabnya Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kan? Jadi cikgu ni
kat belakang toilet tu. Masuklah. Nampak lah budak tu. Kan, zon larangan merokok kan, contohlah. Kan? Jadi, akhlak, adab. Apa hukum sokok, perempuan? Apa hukum sokok? Sebelah suara. Saya tanya kan, belum pernah lagi kajian menunjukkan sokok mendatangkan protein dalam badan kan. Tapi macam tu lah kan. Bila cakap tu berubah lah muka orang lelaki kan. Bukan senang, saya tahu bukan senang nak berhenti. Tapi kita kena usaha berhenti. Saya ada seorang kawan saya, heavy smokers ni. Memang sokok banyak betul.